Baik, malam ni apa kita nak baca tuan? Tuan-tuan buka muka surat yang ke-63, ini tajuk yang ke-19. Tajuk yang nombor 19. Apa cerita, apa sifat, apa akhlak orang soleh ini? Apa akhlak orang soleh dalam tajuk ni? Yang ni apa dia? Tajuk dia, akhlak orang soleh yang ke-19 ialah bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Auzubillah. Sifat orang soleh, tuan-tuan, kita mengaji ni tak mau tengok siapa-siapa nak. Betul, kita hanya based on benda tu. Kita letakkan kita punya pengajian, tak mau tengok siapa-siapa nak tengok kita. Bukan tengok orang nak mati, tengok kita yang nak mati. Sebab kita nak cari ilmu hikmah, melihat dosa untuk dibawa, untuk dicucikan sebelum dibawa orang pergi bertemu Allah Ta'ala. Kita nak belajar ilmu hikmah, nak belajar ilmu hikmah. Maka ilmu hikmah apa dia? Melihat kesilapan, kekurangan diri dan kebimbangan kita pada Allah. Ya, tajuk dia orang mukmin, orang saleh, para wali Allah Ta'ala yang dia bimbang dalam hati dia. Dia tak bimbang rezeki, dia tak bimbang makan minum, dia tak bimbang, tapi dia cukup bimbang takut mati tak masuk dalam husnul khotimah. Dia bimbang. Dan kita berbimbang, bukan dia saleh, kita berbimbang juga. Ini akhlak. Maka siapa-siapa yang bimbang takut mati pada keadaan yang tak baik, bermaksud dia telah masuk golongan orang-orang yang beriman dan beramal. Bimbang saya tak cukup, dia kena beramal supaya dapat kita mati pada keadaan yang baik. Mana-mana Tok Imam pun saya yakin, tuan-tuan, banyak Tok Imam habis bayang dia mesti baca punya doa ni. Tuan-tuan pun amin derah pula tu. Apa doa dia? Roba apa dia? Doa dia, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Belakang ni faham punya amin derah sikit yang tu. Sebab dia tahu, dia faham rupanya Tok Imam minta doa supaya mati yang baik. Amin derahnya. Hal lain dia tak tahu doa apa, tapi doa tu dia tahu. Maka dia bimbang mati tak baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan habiskan hayat kami Allah dengan kesudahan yang tak baik. Bimbang tu. Maka orang soleh, tuan-tuan, doa ni dia tak tinggal, tuan-tuan. Ulang balik, doa orang soleh, doa dia tak tinggal. Doa ni, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Orang soleh tak tinggal doa ni. Sebab masuk tajuk kita, bimbang mati yang tak baik. Bimbang mati tak elok ni. Ini tajuk kita malam ni, insya-Allah. Baik, sambung kita baca. Antara akhlak salafus salih itu ialah sangat takut kepada Allah jika Allah mematikan mereka dalam keadaan yang tidak baik. Orang soleh gitu bimbang sungguh dia. Percayalah kita, tuan, lambat ke cepat kita akan mati. Tapi kesudahannya macam mana, tuan? Macam mana kesudahan kita ni? Saya pernah sebut, tuan, kadang nak tidur malam saya teringat juga, nak tengok orang mati ni. Kesudahan kita lagu mana? Dalam suasana Covid ni, tuan, kita dapati ada orang mayat yang mati disolatkan satu saf ya. Tapi dalam suasana Covid ni juga ada satu hamba Allah di Kulim, anak murid kita jugalah, anak murid, kawan pada anak murid kita. Dia meninggal baru ni, kayu bersikal. Hari-hari tak ada kerja apa kan, nak pergi sihat sikit, pakai kayu ramai-ramai. Baru ni ya. Muda lagi dia. Kayu. Sesak nafas. Berhenti. Masa berhenti tu bukan berhenti je, berhenti pasal dia nak berhenti satu kedai nak minum ayam. Berhenti. Dia duduk tu, dia penat sangat, dah sesak nafas ke mana tu. Panggil kawan buang baju, kepek bagi apa, bagi CPR apa sikit, bagi sikit. Tengok dia rasa apa, dia kata sakit ujung jari, sakit belakang, sakit semua. Tak ada apa, duduk dalam mana tu tekan sikit, apa minyak angin bagi, tengok tak ada. Tapi tuan-tuan, ni sahabat kita ni, hari dia meninggal baru ni, dalam suasana Covid ni, patutnya kita payah orang Nabi.
tiba-tiba tuan-tuan, mayat dia pukul 4 pagi dikebumikan sebab postmortem. Kan hantar pergi hospital tu 4 pagi ke bumi. Orang mai semayang dia macam sembahyang Jumaat. Mai ke mana tak tahu. Tuan-tuan, mai ke mana tak tahu. Sedangkan waktu tu pukul 4 pagi tuan, 4 pagi kita fikir 4 pagi ni. Cek balik apa dia tuan, apa dia buat? Dia orang yang baik dengan masyarakat. Dia termasuk orang yang pada dalam bahagian yurin amal. Dia rajin tolong orang. Tak mana orang susah, pergi cari orang susah, bagi bantuan, ambil nama, bagi bantuan. Orang pun tak cakap banyak, tak kata ke orang sana, tak kata orang sini, tak cari pasal dengan orang. Orang baik. Hari dia mati, dia meninggal pagi, dia hantar pergi postmortem, lewat juga, kena sahkan semua. Malam baru dah disahkan, balik mai, mandi pukul 4 pagi berkumi, kat subuh dah. Tapi orang hari dia meninggal ni tuan-tuan, hari dia meninggal, sahabat kita ni, arwah ni, hari dia meninggal, orang main sembahyang punya ramai. Sedangkan masa tu pukul 4 pagi. Nak apa? Kelebihan, ada amalan yang dia buat. Jadi apa bagi kita tuan-tuan? Kita duk bincang ni, kita duk bincang apa? Kesudahan kita atas kita nampak kesudahan orang. Kesudahan orang. Nu ada yang mati di Mekah, Madinah. Kan sonok dia dapat meninggal di Madinah, kebumikan pula macam baru ni kan. Pelajar Malaysia kita, pelajar puteri siswi di Pondok Kelantan ni kan, viral baru ni. Balik main cuti 6 bulan, jumpa keluarga, balik pergi Covid, pasal Covid balik pergi sana. Hari pertama sampai, hari kedua sampai meninggal, disimpankan dikebumikan jasad dia di tempat yang dipanggil tempat makam 1000 wali. Kawasan yang dia jenazah dia disimpan tu, kawasan tu berhampiran dengan makam Imam Syafi'i. Kawasan wali-wali belakang ni dipanggil lembah 1000 wali di Jabal Muqattam. Marid Muqattam ni tempat ada makam Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, Atlas Skandari, Abdullah Abi Jamrah, semua ulama-ulama hebat-hebat makam tu. Maka kita tengok balik apa dia buat. Siswi arwah ni apa dia buat? Rupanya dia orang yang konsisten, katanya konsisten solat jemaah, konsisten solat sunat, qablah ba'da, wirid, amalkan wirid, selawat qasidah selalu, puji Nabi selalu, duk tak buang masa, dia amal. Duduk sini, balik sana, meninggal sana, dikebumikan di kalangan para wali-wali Allah Ta'ala. Kelebihan itu kesudahan dia. Baik itu khawatim dia, itu kesudahan bagi diri dia atas apa yang dia percaya, apa atas dia yakin, atas apa dia amal. Tuan-tuan, sebab itu ulang balik, jangan solat saja, tanam iman dulu. Tanam iman sama dalam solat. Apa dia iman dia tuan-tuan? Saya ulang balik. Bila solat, tanam 3 sifat Allah dalam solat itu. Bila solat, tanam 3 sifat Allah Ta'ala yang dahsyat. Di balik rukun qauli, fi'li, qalbi. Saya kupas benda ni juga dekat Kulim baru ni juga, sama juga. Dia tengok YouTube balik, tengok dalam YouTube balik, tengok FB balik. Apa dia tuan-tuan? Rukun dalam kita solat, rukun 13. Ni cara-cara nak dapat husnul khatimah ni kan. Contohnya, kita solat rukun sembahyang 13. Bila dibahagi 13 jadi fi'li, qauli, qalbi. Pecah 3. Ada ulama kata 13 perkara rukun solat, ada kata 17 rukun solat. Pecah 3 juga dia pun. Fi'li, qalbi, qauli. Baik, dalam qauli, fi'li, qalbi, tanam 3 asas tauhid. Ini sifat Allah tanam dalam tu. Sebab nak solat dengan iman. Apa dia tuan-tuan? Ini praktikal. Sebab tauhid, saya ulang balik, tauhid ada 2. Tauhid teori dan tauhid amali. Tauhid teori apa dia? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Itu tauhid teori. Allah begini itu teori. Apa tauhid praktikal? Apa tauhid amali?
Bila Allah bagi anak hang sakit, anak hang mati, hang nak kata apa ke Allah? Tu tauhid amal. Bila bagi bisnes hang meredum turun tak mai tinggi tak ada apa, nak kata apa ke Allah? Nak kata apa ke Allah? Bila sakit teruk, nak kata apa ke Allah? Bila bisnes tak jadi, nak kata apa ke Allah? Amali. Nak kata apa ke Allah? Sakit berubat tak boleh, tak lega-lega ni, habis duit beribu-ribu, nak kata apa ke Allah? Amal. Tauhid amali. Ni bukan bukan duk kata Allah hujur ke Baqarah dah. Hak nak buat apa ke Allah Taala bila Allah buat ke hang? Ni ilmu hikmah. Maka tuan-tuan kita baca balik. Dalam solat tanam tauhid. Yakni apa dia? Apabila kita baca rukun qauli ucapan, kata Syekh Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli atau Pati Munyatul Musalli. Dia kata apa? Syekh Fatani kata apa? Bawa sifat Allah dalam rukun qauli. Ini apa dia? Qauli ni makna ucapan. Bila ucapan masuk tauhid dia pada, ketahuilah bila kita bercakap, bila kita baca, salah ke betul ke baca tu, derah ke pelan ke, ada sifat Allah dalam tu. Apa dia? Sami'un. Allah mendengar ucapan kamu. Tu salat tauhid. Bukan salat saja, benam masuk tauhid dalam tu. Masuk tauhid dalam solat. Bila kita baca, ketahuilah Allah itu mendengar bacaan kita. Baca lagu mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina baca kasak ke baca pelan ke, Allah tahu. Allah mengetahui, Allah mendengar. Ya tak? Sebab Allah mendengar, maka pada qauli kita kena ada rasa Allah itu sami', mendengar. Makmum baca pelan, imam baca kuat. Makmum baca pelan ni, kita makmum, hak baca pelan tu Allah tahu. Allah tahu. Sebab Allah mendengar bacaan itu. Tauhid. Kerana Allah mendengar perkataan kita, walau tak ada suara pun dia tahu. Kalau suara pelan pun dia tahu. Sebab dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada qauli kita kena rasa Allah mendengar. Satu. Lagi, pada fi'li pula, rukun perbuatan, rokok, sujud, apa, i'tidal, apa semua ni, kata Syekh Fatani, kena rasakan ada sifat Allah di situ. Apa sifatnya? Bila kita buat ni, bayang sorang-sorang ke, tengah malam ke, gelap-gelap ke, apa, siapa tak nampak, ketahuilah pada perbuatan kita yang salah betul itu adanya basir Allah. Allah melihat. Wallah tengok tuan, angkat takbir tak betul, Allah tengok. Sujud tak kena, Allah tengok. Tengah malam sorang-sorang, Allah nampak. Maka jaga solat, jaga apa? Jaga watak pelakuan kita dengan Allah, sebab Allah melihat akan fi'li kita. Allah mendengar akan qauli kita. Kena benamkan masuk sifat Tuhan, sifat tauhid dalam tu. Baru sembahyang tadi, bukan sembahyang saja, man amana billah, belajar beriman dengan Allah, masukkan tauhid dalam solat supaya kemah solat tu. Lagi, bila qauli adanya sami' Allah, bila fi'li adanya basir Allah. Rukun terakhir, rukun qalbi. Bila qalbi pula, kata Syekh Fatani, nak masuk apa? Masukkan dalam perkataan hati, rasa hati, lintah di hati, apa yang lalu atas hati, katalah pada diri bahawa Allah itu alimun, maha mengetahui. Allah tahu. Ada busi di dalam hati, Allah tahu. Allah mengetahui hati duduk semayang ni apa duk rasa. Nak balik cepat ke, rasa nak pederah laju-laju ke, apa tu imam lambat ni, duk musim ikut hati. Allah tahu. Malu dengan Allah. Jangan pasal kita main macam Allah tak ada pula. Bayat tauhid kata Allah wujud. Dia wujud dengan apa? Wujud dengan sifat-sifat tadi. Sifat sami', alim, basir. Kan? Maka bila mana kita salat, kita rasakan dukun hati kita kena kata Allah mengetahui hatiku. Maka jaga niat.
Kita nak baca tajuk ni tuan-tuan. Tajuk ni sebenarnya kita nak pergi jauh. Kalau ada masa saya nak uraikan panjang ni. Mati ni sebenarnya dia berkait dengan amalan yang berpunca pada niat. Tengok hadis Nabi kata apa. Mungkin saya malam ni saya panjang sikit boleh no? Panjang sikit lah, bukan panjang sampai subuh dah lah. Hampa kata panjang pun subuh lah. Saya nak balik korban lagi lah. Panjang sikit lah boleh no? Balik. Baik. Saya nak urai bab ni lah. Sebab mati ni dia berkait dengan niat waktu amal. Nah, ulang balik. Mati baik ni dia terkait pada niat amal itu sendiri. Baik, tengok Nabi kata apa dalam hadis. Atau sebelum kita baca balik. Sangat takut kepada Allah Ta'ala jika dia mematikan mereka dalam keadaan yang tak baik. Di kalangan mereka ada yang selalu berfikir dan bersedih hingga tak peduli lagi orang lain. Tak peduli kan? Dia kira diri sendiri. Nak mati di guna, mati di guna, ni orang soleh. Tak kira peduli, tak peduli orang lah. Dan tak biar baik, aku suka apa lah. Aku kira aku ya. Aku nak mati ni benar ni. Jadi apakah hadis Nabi SAW? Sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu mengikut yang terakhir. Kan? Innamal a'mal, amal ini mengikut apa yang terakhir daripada apa kita niat. Buat apa, niat apa. Niat awal, ujung dia macam mana. Maksudnya perbuatan kita ni dikira dengan mati esok. Soleh tak soleh kita ni mati esok baru tahu. Dah tak tahu lagi. Betul, jangan hukum orang ikut dan. Jangan duk sapu orang ikut dan, jangan duk kata orang ikut dan, sebab belum tentu hak orang kita kata tu mati tak baik. Dan belum tentu kita ni pun mati baik. Belum tentu lagi. Belum tentu lah. Belum tentu lagi. Kerana benda ni pada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka bimbanglah kita dengan mati yang tak betul, mati yang tak baik. Disebabkan apa? Disebabkan rajin melihat kejahatan orang, tak mau lihat kejahatan diri. Baik, ini hadis dia. Maka Nabi kata, al-amal bil khawatim. Nak tahu amal kita bagi tak bagi, tengok mati esok. Bil khawatim maknanya pengakhiran kamu nanti. Jadi hadis ni cerita apa? Cerita orang soleh bimbang hari mati esok. Sebab apa? Hari mati esok menceritakan kamu tu siapa dia. Lah boleh lah tuan-tuan, pura-pura macam-macam. Solat apa semua boleh buat, tapi mati esok baru tahu siapa orang tu. Lah tentu lagi. Sebab itu ulang balik, jangan cepat menghukum orang atas perbuatan-perbuatan yang dia buat, yang mungkin kata dia silap dan sebagainya. Dia silap, ada Allah mengampun. Dia minta ampun, taubat dengan Allah. Jom kira kita ni. Jangan kira orang sangat. Salah orang ni, salah orang ni. Jom tengok salah kita macam mana. Sebab apa? Sebab saya nak balik, Nabi kata, mati kamu itu berdasarkan amal kau. Dan amal engkau akan menjadikan kau akhir esok mati di mana. Jadi hadis di bawah. Hadis di bawah ni. Hadis apa tuan-tuan? Tengok makna ni. Saya nak baca hadis panjang. Boleh baca hadis nah? Boleh baca hadis matan dia boleh? Baik, saya baca hadis dia. Matan dia. Sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari hadis ni. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Sesungguhnya ada orang yang lakukan amal soleh hingga kedudukannya dengan syurga sejengkai lagi, sehasta lagi nak masuk syurga lah. Tetapi mendului oleh takdirnya dengan kejahatan, maka dia melakukan amal ahli neraka. Fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi'amalin ahli nar. Kesudahan. Dia ni tuan-tuan, dia buat amal soleh sampai nak masuk syurga tu tak jauh dah. Tiba-tiba akhir hidup dia tu ada benda tak kena. Pasal apa tak kena? Sebab niat dia tak betul pada amal. Tuan-tuan dan sekalian, nak cerita bila sikit. Cerita juga. Diceritakan orang pada saya
satu tempat dia tak abang tak mana, tak boleh tak abang tak mana. Tapi cerita ni saya dapat cerita ni daripada sahabat-sahabat di sebelah selatan, di sebelah tengah, di sebelah Perak sana. Waktu saya berceramah baru ni, cerita dia ada satu orang ni, dia imam masjid. Dia cerita bohong tak bohong saya tak tahu lah cerita kau ni, tapi dia cerita saya betul-betul. Ada satu orang imam masjid yang telah berkhidmat 13 tahun masjid tu. Itu imam. Tiba-tiba satu hari Allah uji dia. Uji orang ramai lah. Allah uji guna tu imam tu sakit. Bila sakit tak boleh membayang lah, tak jadi imam lah. Tak jadi imam. Duduk main 13 tahun jadi imam ni. Tiba sakit tak boleh main. Bila sakit tak boleh main tuan. Imam masjid tu adalah imam rawatib tu adalah. Duk ganti tu imam tu. Ratib ganti. Tu imam utama tak boleh main. Sakit. Sakit pula berbulan-bulan tuan, berbulan-bulan. Sakit dia teruk. Sakit bukan sakit kuat tak apa. Jangan faham dulu, sakit kuat tak apa. Jangan sakit teruk. Sakit kuat ni dia kuat. Sakit tapi kuat. Makan nasi 3 pinggan. Kuat makan. Kadang-kadang juga lagu tu kan. Bukan sakit kuat, sakit teruk. Tu imam ni sakit teruk. 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan terlantak dah. Bila tak boleh main masjid itu imam, Jurutakausa masjid mesyuarat lah. Nak cari ganti. Tu imam saya tadi imam tak boleh main. Duk kena rawatib, duk ganti sedia. Kita kena lantik imam lain. Lantik imam lain untuk jadi imam masjid kita. Syarat lah. AJK masjid surat. Silap sikit tahu mana tuan? Kita silap sikit lah. Mereka tak pergi tanya dia. Mereka mesyuarat lantik satu orang baru jadi tu imam. Lantik seorang tu imam baru. Syarat betul lah, kita kaji ni apa minta dia pun pi jawab agama Islam, dia pun bertemu juga jadi tu imam. Allah takdir ke mana? Hari yang tu imam baru tugas, hari tu imam lama sihat balik. Tu dia. Hari yang tu imam baru tugas tu imam lama sihat balik. Dia tu imam lama, depa tak abang kata dia tak jawatan, dia tak jawatan. Depa singkir letak buat turun dia pun tak juga. Cuma sakit sampai tak boleh pergi sembahyang, depa ganti imam baru, lupa pergi abang kat dia. Dia main-main tengok ada tu imam lain. Imam lama ni tuan-tuan, main-main tengok dari tu imam ada tu imam lain. Tu imam lama ni punya marah dia. Hampa sanggup tak abang kat aku, ganti aku duduk hidup lagi. Hampa tak tanya aku dulu. Mula meratus macam-macam lah tu imam tu. Dia meratus macam-macam. Hampa tak abang aku sanggup, aku 13 tahun dia apa aku. Mula mungkin aku 13 tahun itu imam, hampa duduk ikut ibu dari hampa buat aku dulu ni. Aku duduk hidup tak mati diri tahu tak. Hampa sanggup buat aku dulu ni. Maka tu imam tu pun dia pun balik, tak jadi imam, dia pun sembahyang, tak sembahyang tu dia bagi daripada dia sembahyang, dia orang sembahyang, dia pun balik. Bila balik kecil hati. Bila kecil hati langsung tak pergi masjid. Bila kecil hati langsung tak pergi masjid dah. Lepas tu apa jadi dah? Di cerita alam tu imam ni mulalah orang kampung tengok pun mulalah pi merata cerok, baju tak pakai dah. Duduk di rumah pakai seluar pendek. Allahu Akbar. Last sekali apa tuan? Last sekali diceritakan saya, last sekali tu imam tu mati pada keadaan yang tak baik. Padahal dia 13 tahun jadi tu imam di masjid tu. Maka masuklah benda yang kita baca ni tuan-tuan. Ada orang yang buat amal soleh dia dah bertahun-tahun, dekat syurga dah, sehasta lagi Nabi kata. Tetapi diakhirkan takdirnya dengan kejahatan yang dia buat. Sehingga kan dia buat kejahatan di hujung hayat dia. Maka dia mati atas kejahatan itu. Bimbang kita. Maka jangan sampai kata siapa-siapa duk sangka dia akan mati. Dia harap saja, harap pada Allah mati baik, tapi bimbang kita mati tak baik.
Ini yang kata ulama, tuan-tuan. Pinjam kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani, pinjam kata-kata daripada ulama lillah. Dia kata siapa nak pergi amalnya laju pergi pada Allah Ta'ala, Allah ambil amal tu cepat dan segera, maka bawalah amal tu di atas dua benar. Yang ni apa dia? Setiap amal kau lapik atas dua benar. Pertama takut, kedua mengharap. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Khauf war-raja. Takut pada Allah dan mengharapkan sesuatu daripada Allah. Segala ibadat. Imam Ghazali kata apa? Sewajarnya, dalam kitab dia, sewajarnya setiap ibadat yang nak terbang, nak dibawa laju pada Allah dengan terbang yang laju, maka amalan kamu memerlukan dua sayap. Kata Imam Ghazali rahimahullah, amal kamu kan ada dua sayap. Kepaklah dengan dua sayap ni, terbanglah kamu pada redha Allah Ta'ala. Istilah yang digunakan pakai oleh Imam Ghazali kitab dia, yang dibawa oleh kita kata ni juga yang kita susun, kata Syekh Usul Hasani juga saya susunkan kitab tu, kata-kata dalam kitab At-Tariqu Ilallah, kitab yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah, guru pada Syekh Usul Hasani hafizahullah. Terjemah dia, buat kitab ringkas At-Tariqu Ilallah. Dalam bab tu ada cerita segala amal pada Allah, nak laju pada Allah, terbang dengan dua sayap. Kata Imam Ghazali, sayap pertama kepak dengan sayap takut pada Allah, al-khauf. Kedua sayap kedua kepak dengan sayap mengharap. Terbang dengan dua sayap ni, takut dengan harap, pergi ke Allah Ta'ala. Pergilah kamu pada Allah dengan dua perasaan ni, maka amalmu dan dirimu akan diambil oleh Allah dengan keredaannya. Contoh yang dibawa oleh ulama-ulama alillah, fiqh tasawuf dalam bab solat. Contoh, saya kupas banyak tempat juga. Dalam solat, di mana kena ada khauf raja' ni, di mana kena ada takut dan mengharap ni. Tengok tuan-tuan, bila baca Rabbighfirli warhamni, bacaan duduk antara dua sujud contohnya perlu kepada dua benda ni, takut dan mengharap. Duduk atau sujud ni, power dia bila ada yang ni. Apa takutnya? Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku, minta Allah ampun dosa. Tapi takut Allah tak ampun, dan mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini kata ulama-ulama at-tasawuf, fiqh tasawuf, dalam bab bacaan sembahyang. Bila baca Rabbighfirli, kena kata kat kita sendiri, ya Allah, aku bimbang, ya Allah, aku takut Engkau tak ampun dosa aku, tetapi ya Allah, aku harap sungguh-sungguhlah Engkau ampunlah dosa aku, ya Allah. Maka kata Imam Ghazali, kata ulama alillah, takut mengharap itu kena lebih banyak daripada ketakutan. Harap tu lagi banyak dah takut. Takut tapi harap lagi banyak. Harap Allah ampun lagi banyak pada takut Allah tak ampun. Kamu akan dibawa oleh Allah pada redha-Nya. Contoh. Kemudian yang kedua apa dia? Warhamni. Apa maksud warhamni? Rahmati aku, ya Allah. Takut Allah tak rahmat, harap Allah rahmat. Ini amal-amal yang kita nak kena buat. Harap, takut, harap. Siapa buat lagu ni, kata ulama ahlillah, wali-wali Allah, amal kamu dan dirimu diambil laju kepada redha-Nya. Potong orang habis. Potong orang amalan orang habis lagi. Baik, maka hadis Nabi kata apa? Lah hadis ni, ada orang buat amalan soleh jadi ahli syurga dah, dekat dengan syurga dah. Tiba-tiba dekat mati dia kalis sikitnya. Tiba-tiba mati ia pada kufur, takdirnya dia mati kufur, padahal dulu ni punya banyak amal dia buat. Bimbang kita tuan-tuan, bimbang. Orang soleh takut yang ni. Nah, bimbang mati yang tak baik di hujungnya, padahal dulu ni macam-macam amal-amal soleh dia buat. Baik, ini hadis Nabi SAW. Sudah balik hadis dia. Maka bila mana dia lakukan amal soleh, bainahu wa bainal jannati illa dhira', dia dengan syurga ni tak jauh dah. Fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi'amali ahli nar. Tiba-tiba
dekat nak mati dia, Allah takdirkan dia buat kejahatan. Bimbang tak tuan? Isu tak tahu ni. Tak tahu isu tu jadi apa. Jadi macam cerita macam tu imam tadi yang dia cerita, dia cerita tu imam ni 13 tahun buat amal soleh, ibadat, jadi imam di masjid, tiba-tiba mati tak elok. Na'udzubillah min zalik. Maka semua ni tuan-tuan, dia bergantung pada niat beramal. Maka hari ni tak apa, jangan siapa duk mengaku, jangan siapa duk declare kata dia bagus, tak lagi. Kerana khawatim tak sampai lagi. Ujung mati tak sampai ke kita lagi, nak tentukan kita ni siapa dia. Maka mati itu menentukan siapa kamu, siapa kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat 185 surah Ali Imran. Ayat mula mana? Kullu nafsin za'iqatul maut, ayat tu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Mati itu nak berhentikan, nak tunjuk siapa kamu. Mati mencukupkan amal kamu. Kamu di belah mana sebenarnya? Ada orang baik ke orang jahat? Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang mati jauh neraka, wa udkhil jannah, dapat syurga dia. Wa mal, dia jadi orang yang berjaya, faqad faz, dia orang berjaya. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa dia contoh dia? Kita bimbanglah, kita ni sentiasa kena keadaan hati kita kebimbangan, takut mati tak elok. Padahal kita usaha dah buat yang terbaik dah. Tak mana dia ni kunci dia? Jaga nawaitu amal. Jaga tuan-tuan, jaga nawaitu amal kita sekalian. Nak jaga amal kita tu berdasarkan apa? Berdasarkan kepada niat. Dan saya ulang, saya tambah sikit sebelum saya berhenti panjang sikit ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, menerangkan tentang niat amal ini dalam hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang masyhur, hadis yang popular, hadis yang paling sahih. Imam Nawawi rahimahullah memberi gambaran bahawa sesungguhnya amal itu ada 3 benda. Penentu amal ni 3. Ini niat. Penentu hidup mati, niat. Penentu hidup mati yang baik, amal. Penentu amal, niat. Nampak nak? Faham nak? Ulang balik nak? Penentu kepada hidup mati ialah amal yang soleh. Dan penentu amal soleh itu ialah niat yang betul. Maka apa kata Imam Nawawi dalam kitabnya mentaklikkan ataupun memberi komentar pada hadis innamal a'malu binniyat, maka kata dia amal itu ada 3 niatnya. Umumnya kita buat ibadat ada 3 niat. Apa niat pertama? Niat yang pertama, ramai juga yang ibadat a'malu binniyat yang pertama, dia buat kerja tu kerana takut kepada Allah Ta'ala. Maka amal itu dinamakan ibadat hamba. Nah, ulang balik nah. Dia buat ibadat sebab takut Allah, maka ini dipanggil ibadat hamba Allah. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah mentaklikkan kita hadis pertama, hadis Imam Nawawi atau hadis 40 hadis Imam Nawawi, ya al-a'malu binniyat. Kata Imam Nawawi, niat kedua itu ialah amal yang dikerjakan itu untuk mendapatkan syurga pahala. Maka Imam Nawawi kata ini amal saudagar, dia berniaga sebab nak dapat untung, nak dapat syurga, nak jauh neraka. Dia niat tu, dia niatkan dah dapat syurga pahala, nak dapat pahala dan syurga, nak tak mau neraka, tak mau neraka dan apa siksa dosa, tak mau. Jadi kalau dia buat ibadat sebab syurga, maka seperti mana dia berniaga dengan Allah, ibadat saudagar. Ibadat pertama takut Allah, ibadat hamba. Ibadat kedua sebab cari untung, cari pahala banyak-banyak. Betul ibadat sah, betul. Tapi ibadat ni kata Imam Nawawi, ibadat ia dipanggil ibadat peniaga, bersaudagar dengan Allah nak dapat untung.
Maka ibadat ketiga, amal ketiga kata Imam Nawawi, amal itu dikerjakan kerana malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, amal itu dibuat atas haknya hamba Allah. Yang ketiga, ibadat itu dibuat kerana membuktikan syukurnya kepada Allah. Dan dibuat itu penuh bimbang dan takut bahawa amalnya Allah tak terima. Ulang balik. Ibadat ketiga ni dia ada banyak sebab. Pertama, amal itu sebab malu kepada Allah. Kedua, dia buat ibadat itu sebab dia hamba pada Allah. Ketiga, dia buat ibadat itu pasal syukur pada Allah. Dan keempat, dia buat ibadat itu sebab dia tak tahu, dia bimbang amal tu Allah terima ke tak. Maka kita Imam Nawawi, ini amal dipanggil amal hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Ikut niat hang, kat mana tu? Kata Imam Nawawi, ikut niat kamu. Yang mana yang hang cari? Nombor 1 pun bagus, nombor 2 tu bagus juga, nombor 3 lagi bagus. Yang terbaik apa dia? Amal yang ketiga, niat yang ketiga. Inilah amal yang Allah merdekakan daripada nerakanya. Baik, inilah amal orang yang akan dapat kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama balik, al-a'mal bil khawatim, ibadat amal ni dimulakan dengan, diakhirkan dengan niat apa? Baca ulang balik dah, ulang balik. Mati itu di atas amal soleh ke tak soleh. Dan amal soleh itu di atas niat itu, niat betul ke tak betul. Mudah-mudahan kita faham sikit benda ni. Panjang kita huraikan sikit malam ni, terlajak panjang lah. Kita akan sambung lagi tuan. Tajuk malam ni apa dia? Bimbang mati yang tak baik. Kita nak minta Allah Ta'ala perbaik niat kita ini, sebab amal kita amal yang baik selama-lamanya. Amal baik apa dia? Amal soleh yang paling soleh ialah beramal kerana yang nombor 3 tadi. Sebab jadi hamba Allah, sebab malu pada Allah, sebab syukur pada Allah, sebab bimbang Allah ni tak mau tengok dia. Maka itu ibadat bagi ibadat hamba yang merdeka, mana hamba yang Allah bebaskan daripada neraka-nerakanya. Mudah-mudahan kebaikan daripada Allah terima malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah tak mau banyak-banyak silasiat terasa bahasa terpanjang dan sebagainya. Jumpa lagi insya-Allah pada tahun depan.